Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung episod terakhir untuk tajuk ni. Okay, kita akan bincang beberapa soalan lagi. 2015 sehingga 2017. Lepas tu ada lagi soalan yang kita masih kumpul. Untuk yang pelajar tingkatan 3 nak masuk 4 ni, maksudnya dia dah nak masuk 4 sebenarnya. So dia dah boleh pilih channel lah, dia nak masuk aliran perakaunan ataupun aliran sains. Boleh pilih dah dari sekarang. Kita fikir nak jadi apa dan kita cuba buat pilihan terbaik lah. Okay, kalau masih lagi buntu, jadi kena minta pendapat mak ayah lah. Tapi yang nak belajarnya adalah kita. Jadi pastikan kita bersedia lah. Kalau nak ambil yang sains, kita kena terima lah. Kadang-kadang result kita dapat fail, kadang-kadang lulus, kadang-kadang nak dapat A itu susah, iaitu normal. Untuk pelajar sains itu normal. So bila di peringkat tinggi nanti sebenarnya kita boleh je A tu. Sebab bila tinggi nanti bilangan tajuk yang kita belajar tu sikit, SPM banyak. Okay, so Madam sambung. Okay, nanti bila menggunakan rumus mana-mana, Madam akan pergi kepada peta konsep kat tepi ni lah. So Madam duplicate, tak apalah, ambil yang ni je. Rumus ada 2 saja. Untuk tajuk ni, rumus yang ini dan rumus yang ini. Lain-lain tu tak diberi rumus. Cuma label tu Madam dah lupa dah nombor berapa. Nombor 40 lebih lah. Tapi lupa Ada dah buat yang sebelum-sebelum ni. Okey. Untuk tahun 2015, okey, bila kita tengok soalan ni, pelajar kena tukar persepsi cara dia berfikir. Yang pertama, kita kena positif sikit untuk soalan AdMath. Jangan fikir susah-susah macam tu. Bagi peluang. Maksudnya bacalah sikit soalan tu sebelum kita kata dia susah. Contohnya kat sini dia bagi persamaan garis lurus diberikan dalam bentuk begitu bentuk kita panggil. Okey, sebab dia sama dengan kosong. Dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Soalan suruh cari sebutan P. Dia suruh cari dalam sebutan P dan Q. Yang pertama, dia nak suruh kita cari kecerunan. Okey, jadi bila dapat soalan, daripada yang warna kuning ni, pelajar cuba ubah biar dia jadi QY sama dengan negatif PX tambah dengan 1. Okey, Madam ubah kedudukan persamaan tu. Sebab persamaan boleh tulis banyak bentuk. Y sama dengan negatif P per dengan QX tambah dengan tambah dengan 1 per dengan Q. Okey, saya buat bentuk, kita panggil yang ini bentuk kecerunan. Kenapa? Sebab ada kecerunan yang warna biru dan ada juga nilai pintasan paksi Y. Okey, dah selesai di situ. Jadi yang pertama dia nak suruh kita cari kecerunan. Kecerunan kita buat huruf M sama dengan negatif P bahagi dengan Q. Dia nak jawapan kita bukan dalam bentuk nombor tetapi dalam bentuk P dalam sebutan P dan juga Q. So dapat dah jawapan yang pertama 1 markah. Okey, yang kedua, dia guna perkataan kecerunan garis lurus yang berserenjang. Kata kuncinya ialah serenjang dengan garisan tadi. Okey, so bila ada perkataan serenjang, kita tahu M1. Saya guna yang ini. Saya guna yang ini ni. Bila ada garis serenjang,
M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Saya pun gunalah di sini. M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Rumus yang merah ni dia tak bagi, jadi pelajar kena ingat. Jadi apabila pelajar nak cari kecerunan garis renjang, nama garisan tu adalah M yang kedua sama dengan negatif 1 bahagi dengan M1. Okay, bahagi dengan M1. Kebetulan M1 kita tadi ialah negatif P per dengan Q. Okay, dalam matematik, sebenarnya bahagi tu tak ada. So, kita kena tukar daripada tanda bahagi menjadi darab dan nombor ni akan tukar kedudukan. Okay, so dia akan jadi Q per dengan negatif P. So, bila media darab, okay, kecerunan garis lurus renjang bersamaan dengan Q bahagi dengan P. Itu adalah jawapan yang B, 1 markah lagi. Tapi dia nak menguji konsep ni lah. Konsep daripada persamaan Y sama dengan MX tambah dengan C supaya pelajar tahu M ini adalah kecerunan. Kemudian, apabila pelajar dah buat, M yang mula-mula kita dapat ini kita panggil M1. Jadi nak dapatkan M yang kedua, kita akan gunakan rumus M1 darab dengan M2 bersamaan dengan negatif 1. Itu yang diuji dalam tahun 2015. Tapi yang ini adalah soalan kertas 1. Okey. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, boleh tanya, tak ada masalah. Sebab kita tak banyak soalan pada hari ini. Kita tak banyak kita bincang sebab saya tak ambil lah soalan kertas 2 lagi. Sebab kita belajar basic. Yang ini saya akan keep going lah. Kita akan ulang. Sehingga dah habis tajuk tentang 4, kita akan masuk tentang 5. Kita bantu pelajar yang nak SPM tahun 2024 pula. Lambat lagi tapi kita belajar sikit-sikit. Okey. Soalan seterusnya, soalan tahun 2016. Okey, 2016, saya rasa pattern soalan dia dah mula bertukar tetapi tidaklah susah sangat. Okey, yang pertama, dia kata kita kena baca dari atas. Rajah 9 menunjukkan 2 garis lurus suatu satah chartes. Selesai. Kedua-dua garis lurus itu berserenjang antara satu sama lain. Kata kunci kita ialah berserenjang. Jadi Medik akan gunakan dulu maklumat yang lengkap, iaitu yang warna kuning. Maklumat yang lengkap yang warna kuning. Y sama dengan 3X tambah dengan 4. Jadi nombor 3 ni kita panggil dia M1 sama dengan 3. Jadi bila dah dapat yang M yang itu, automatik Madam boleh dapatkan nilai M yang warna pink. Ya, M yang warna pink iaitu M1 darab M yang kedua sama dengan negatif 1. Nak dapatkan M untuk warna pink sama dengan negatif 1 per dengan 3. So dapat dah M untuk yang warna pink. Tadi kita dapat M yang berwarna kuning. Kenapa kita dapat idea begini? Kerana ada perkataan serenjang. Kemudian barulah kita baca soalan. Soalan tanya, nyatakan nilai Q. Kita pun tercari-cari kat mana Q. Bila kita tengok Q ada dalam ni. Okay, Q ada di situ. Jadi Q, okay, Y sama dengan MX tambah dengan C
bersamaan dengan Y sama dengan QX tolak dengan 6. Jadi dari situ kita boleh tahu dah nilai Q yang ditanya oleh soalan ialah nilai kecerunan yang kedua iaitu -1/3. Terus dapat nilai Q. Itu cara kita nak handle soalan. Jangan kita tengok gambar rajah, kita tak bagi peluang dekat dia. Yang gambar rajah ni kadang-kadang soalan tu lebih mudah daripada yang ayat. Kena tengok juga. Bagi peluang. Bagi peluang dekat soalan kerana dia sebenarnya lebih mudah. Okey. So, Madam cuba padam gambar rajah Madam ni. Okey, cuba padam supaya kita nak jawab koordinat F. Okey, koordinat F. Koordinat F di sini kita nampak ada dua pertembungan di antara warna purple dengan warna kuning. Pertembungan. Dalam lukisan adalah pertembungan. Dalam matematik adalah persamaan serentak. Okey? Dalam matematik maksudnya persamaan serentak. Okey, persamaan yang pertama. Y sama dengan 3X tambah dengan 4. Madam ajar tajuk 3, dia kata 4 sekarang ni. Persamaan yang warna kuning ialah Y sama dengan Q tadi ialah -1/3X tolak dengan 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Tajuk dah jadi tajuk 3. Itu soalan AdMath sekarang, dia campur-campur tajuk. Okey, di sini huruf Y, di bawah ni pun huruf Y. Bila kita nak buat kaedah penggantian, okey, saya nak masukkan biru dalam kuning. So, bila kita masukkan, kita akan dapat -1/3X tolak 6 sama dengan 3X tambah dengan 4. Itu kita dapat. Kemudian kita duk fikir macam mana nak buat ni. Okey, kalau pelajar sanggup langkau, contoh -1/3. Antara pelajar sanggup dengan tak sanggup lah. Tolak dengan 6. Alfa sama dengan 3X tambah 4. Okey, apa yang ada pada penulisan, Madam buat juga untuk kalkulator. Kemudian Madam tekan Shift, Solve, baru sekali, Shift, Solve kali kedua dan sama dengan. So, dia bagi nilai Madam, nilai X dia -3. Cuma saya tak tahu pelajar sanggup atau tidak untuk tekan kalkulator. Sebab ada setengah pelajar dia terikat dengan jalan kerja cikgu dia. So, saya cuba akur -6, -4, -10. Okey, katakan tidak tahu di situ, kita boleh tekan 3 tambah 1/3. Pelajar akan dapat 10/3X. Jadi, X sama dengan -10 bahagi dengan 10 darab dengan 3. Dan dengan yakinnya kita akan dapat nilai X adalah -3 kerana kita dah uji guna kalkulator tadi. Cuma bila mendarab ni dengan pecahan, saya risau pelajar salah. Sebab itu saya kata pelajar kena tahu juga cara tekan kalkulator. Okey, apabila dia tanya tentang koordinat, koordinat F, jadi cara kita tulis jawapan, contohnya di sini ruangan untuk B. Okey, cara kita tulis jawapan, kita tulis F dahulu di depan, kemudian buat kurungan, masukkan nilai X -3. Dan kita nak cari pasangan -3, tak ada lagi. Jadi, Madam kena sambung jalan kerja. Madam takkan pilih persamaan yang kedua sebab dia melibatkan pecahan. Madam akan pilih yang nombor 1. Kalau nak dapat nilai Y bersamaan dengan 3 darab dengan nilai X tambah dengan 4. Nilai X kita -3.
Negatif 9 tambah 4, jawapan awak adalah negatif 5. Jadi koordinat F adalah negatif 3, negatif 5. Selesai. Okay, nilai Q tadi dah dapat dah. Nilai Q tadi negatif 1/3, terus dapat daripada persamaan yang berwarna, kita panggil warna purple, dan kita convert menggunakan rumus, dapatlah M yang kedua. M yang kedua adalah nilai Q. Okey, media buka kepada soalan, silakan. Tahun 2016, soalan nombor 9. Jangan risau, cepat habis ni. Siapa yang nak baca Yasin, sempat. Nak habis satu lagi soalan. Okey, soalan last untuk malam ni. Okey, kita buat sekejap je. Okey. Esok ada kimia pula kan, kita buat cepat, okey. So soalan sekarang ni dia nak cerita tentang tajuk yang ini. Izinkan madam bawa carta ni, peta minda ni ke bawah sikit. Okey, kita dah bawa ke bawah. Madam sedang menggunakan rumus yang ini. Rumus yang itu. Okey, rumus diberi, alhamdulillah. So sekarang ni kita nak memahami soalan je dulu. Satu garis lurus melalui titik ni dan titik R. Membahagi, titik R membahagi. Kita jangan susun ikut urutan. Okey, dia cerita tentang, ada satu garis lurus. Kemudian titik pertamanya adalah P, koordinatnya 3, 1. Kemudian ada titik Q, 12, 7. Tu cerita asalnya. Kemudian titik R membahagi tembereng garis. R tu akan duduk tengah. Bukannya duduk sambung lagi R. Yang itu kena faham betul-betul semasa cerita dalam ayat soalan tu. Okey, kita baca penuh-penuh. Okey, titik R membahagi tembereng garis PQ dengan keadaan. So, apabila dia bagi dalam bentuk sekarang, dia mengelirukan pelajar. Media akan tulis dalam bentuk nisbah. Okey, PQ bahagi dengan RQ. So dia akan jadi nombor 3 di situ dan nombor 2 di situ. Okay. Baru kita nampak. Kalau kita tak susun macam ni, awak akan salah lukis. Bermaksud, ada satu titik nanti bernama R. Tak apalah kalau lukis sini pun tak apa. R awak nak tulis sini. Nilainya awak nak cari X dengan Y. Kemudian PQ 3 kali ganda. Okay? PQ 3 kali ganda maksudnya sini ada 1, sini ada 2 lah, 3 kali ganda. R ke Q 2. Itu sebenarnya cerita dia. Yang pertama, Meda terang lagi sekali. 2. R kepada Q nisbahnya 2. P kepada Q dia ambil daripada depan. Sini ke sini dah 1. Okay, sini ke sini dah 1. Tambah lagi yang belakang. Itu yang jadi 3. Itu kisah dia sebenarnya. Okay. Tapi kalau siapa yang rasa ralat sama panjang, ubah kemudian lah. Iaitu ubah kemudian supaya penyelesaian gambar rajah dia tak ambil kira. Okay. Satu media ada yang kuning. Satu media ada yang warna pink. Untuk kita perasan bahawa kalau kita guna rumus nanti yang di bawah ni akan menjadi, yang bawah ni nanti akan menjadi 1 tambah 2. So Meda nak kira dulu nilai X dahulu. Meda kira satu-satu. Ada setengah cikgu kita ajar kira sekaligus. Tapi Meda sebab nak pujuk pelajar minat AdMath dulu. Jadi kena buat satu-satu. Okey, Meda nak dapatkan nilai untuk X ni. Jadi X sama dengan, yang pertama warna kuning, Meda serang dekat X dulu. Okey,
2 dengan 3 tambah dengan yang warna pink pula. Dia serang dekat add dulu. Okey. 1 darab dengan 12. Bahagi dengan kuning tadi 1. Pink tadi 1, kuning kita 2. Kita pun selesai dulu nilai X. 6 tambah 12, 18. 18 bahagi 3, awak akan dapat 6. Selesai koordinat yang pertama 6. Okey, Madam nak ulang lagi sekali. Okey, kita ulang lagi sekali. Kali ni kita nak cari nilai Y pula. Okey, bila nilai Y, nombor yang kuning ni akan serang Y pula. So, Madam akan dapat 2 darab 1 tambah. Okey, yang ini akan serang Y pula. 1 darab 7. Maksudnya Madam sebenarnya tak tengok pun rumus ni. Kita main serang menyerang je. Macam kita bila bulan puasa kan, kita main mercun malam-malam tu, yang roket tu. Kita guna projectile tu kan. Ni lah dia main mercun lah ni, nak puasa lah ni. Okey, bahagi dengan yang bawah masih lagi sama, 1 tambah dengan 2. So yang ini 2. Okey, 2 tambah 7, 9. 9 bahagi 3, awak akan dapat 3. Jadi sebenarnya koordinat untuk R ialah X dia 6, Y dia 3. Itulah dia. Dia suruh cari koordinat R. So Madam dapat 6, 3. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Okey, silakan. Lepas ni dah boleh baca, ni dah nak baca Yasin dah lepas ni. Okey, boleh? Okey, so sebelum kita tamat, Madam nak suruh pelajar pilih tajuk untuk esok. Okey, tajuk untuk esok. So kalau ikutkan, tajuk fungsi kita buat last, okey? Hukum linear dah, geometrik dah, vektor, Madam minta maaf sangat-sangat. Madam tak tahu cara nak mengajar yang terbaik, tak erti. Untuk sendiri-sendiri okey, nak terang dekat orang tak okey. Bagi saya terang tu saya sendiri pun dolat dalih lagi, jadi saya rasa saya tidak mampulah. Okay, saya tidak mampu untuk memahamkan pelajar. So besok saya ingat saya nak buat, sebab kita ada 2 pilihan lagi. Yang pertama fungsi, yang kedua penyelesaian segitiga. So fungsi tajuknya besar, bagi saya tajuk fungsi itu adalah besar, dia lambat habis. So saya pilih tajuk 9 untuk esok. Boleh ke? Esok tajuk 9 Boleh. Boleh. Okey, so itu saja daripada Madam. Okey, yang berpuasa bagus. Terus terus. Yang mana okey tu teruslah puasa. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Okey, Thank you, sama. Madam. Okey. Waalaikumsalam.